سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah dengan limpah rahmat, kurniaan, hidayah dan taufik daripada Allah, dengan nikmat iman, dengan nikmat taqwa, dengan nikmat kesihatan. Juga kita bersyukur kepada Allah, kita berada di malam yang diberkati setelah daripada kalangan kita yang melakukan puasa sunat Arafah, dan setelah daripada kita menghayati akan makna hari Arafah, dan kita telah pun memohon kepada Allah apa yang nakkan kita minta. Kita pun dah berdoa kepada Allah dan masih lagi berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan qabul kepada kita, bersempena dengan rahmat yang Allah taala turunkan, maghfirah, pengampunan yang Allah taala berikan kepada orang-orang yang berwukuf di padang Arafah hari ini, di mana disebutkan di dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu hari di mana Allah taala memberikan pengampunan dan juga pembebasan api neraka lebih ramai ataupun lebih banyak lagi daripada Allah berikan pada hari ini, yakni pada hari Arafah. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ru'ya syaitan, aku tak pernah nampak syaitan lebih bersedih, lebih kecewa berbanding dengan bersedihnya syaitan, kecewanya syaitan pada hari Arafah, kerana melihat berapa ramai daripada kalangan orang-orang yang sentiasa diusahakan oleh syaitan untuk menyesatkan, untuk masukkan dalam neraka, untuk sama-sama golongkan dengan bersama syaitan nanti di neraka. Orang yang hari-hari syaitan follow 24 jam bersama dengan mereka, tapi sekali mereka berada di padang Arafah ikhlas lillahi ta'ala, menjadi tetamu Allah, mereka bertaubat kepada Allah, kecuali Allah Ta'ala pasti akan memberikan pengampunan kepada mereka dan memberikan pembebasan daripada api neraka. Maka kata Nabi, hari ini juga adalah hari yang paling menyedihkan kepada syaitan. Mudah-mudahan kita juga tidak menjadi orang-orang yang menggembirakan kepada syaitan. Kalaupun orang-orang yang berada di padang Arafah itu menyedihkan syaitan, jangan pula kita yang berada bukan di padang Arafah ini memberikan kegembiraan kepada syaitan, tapi kita juga menyedihkan kita punya syaitan yang hari-hari ikut kita, hari-hari menyesatkan kita, hari-hari memberikan was-was kepada kita, dengan cara kita memohon kepada Allah pengampunan, memohon syurga daripada Allah, memohon pembebasan daripada api neraka Allah. Mudah-mudahan tempias daripada rahmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada orang-orang yang berwukuf di Arafah, mudah-mudahan kita juga dapat daripada bahagian tempiasnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ramai daripada kalangan kita yang pernah merasakan kemanisan berada di padang Arafah. Satu perkara yang tak pernah kita boleh lupakan, dan satu perkara yang tak boleh beli dengan apa sekalipun, tidak ada nilainya dengan apa yang ada di atas muka bumi ini, berbanding dengan kenikmatan satu saat berada berwukuf di padang Arafah. Ketika itu semua daripada kita ataupun semua daripada jemaah haji dengan membuang kepada semua statusnya, tidak ada perbezaan antara orang kaya, orang miskin, orang alim, orang jahil, orang pemimpin ataupun rakyat, ataupun hamba sahaya sekalipun kalau ada, tidak ada beza di kalangan mereka bila mana berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada mereka datang dengan satu status yang sama, al-faqir, orang yang paling miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tetamu Allah. Jadi mudah-mudahan tempias daripada hari Arafah ini kita tidak sia-siakan, dan antara amalan para ulama di hari Arafah adalah dengan membaca
la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, seperti mana zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah, seperti diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya. Begitu juga membaca qul huwallahu ahad, membaca selawat Ibrahimiyah, kerana hari Arafah ni ada kaitan yang sangat rapat dengan Nabi Ibrahim. Maka disunnahkan juga untuk membaca selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Ini 3 perkara yang menjadi amalan kepada orang-orang soleh berbanding dengan beberapa amalan-amalan yang lain. Dan sebagai penutup kepada pesta ibadah yang diraikan oleh orang-orang soleh adalah dengan mereka teruskan berdoa kepada Allah, berbuat amal soleh kepada Allah, dengan menghidupkan kepada malam hari raya. Menghidupkan kepada malam hari raya. Kita berada di malam hari raya. Kata Nabi di dalam sebuah hadis, man ahya lailatai al-aid, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, yakni malam hari raya Aidilfitri, malam hari raya Aidil Adha, ahyallahu qulubahum, maka Allah Ta'ala akan hidupkan hati mereka. Pada hari dimatikan hati orang-orang lain, hati mereka akan Allah Ta'ala hidupkan. Maka fadilat yang besar kepada orang yang menghidupkan kepada malam hari raya. Mudah-mudahan keberadaan kita di malam hari raya ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mendapat qabul di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersempena dengan hari raya Aidil Adha, dengan hari raya Korban, kita akan bincangkan tafsiran daripada surah As-Saffat. Kita langkah sikit daripada surah As-Saffat, bermula pada ayat yang ke-99. Oleh kerana hari raya Korban, hari raya Aidil Adha mempunyai kaitan rapat dengan sejarah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Bahkan bukan saja hari raya Korban, tetapi kefarduan haji itu sendiri mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan apa yang berlaku kepada salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi, bapa kepada para anbiya, Abul Anbiya, Sayyidina Ibrahim alaihi wassalam. Allah Ta'ala bila mana mensyariatkan syariat haji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan di dalam syariat haji Rasulullah adalah sebagai penghargaan ataupun mengingati kepada perjuangan Nabi Ibrahim. Apa sahaja pun yang ada dalam syariat haji dan umrah daripada manasik haji, semuanya ada kaitan dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dan juga Sayyidatina Hajar, yakni keluarga Nabi Ibrahim. Bermula daripada tawaf, bermula daripada wukuf di Arafah, dan juga sa'i, dan juga jamrah, apa sekalipun, Mina, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, Kaabah, Hajarul Aswad, Zamzam, Hijr Ismail, semua yang ada di dalam manasik haji, semuanya ada kaitan dengan baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh yang demikian, syariat haji yang disyariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai salah satu penghormatan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kita akan bacakan dalam ayat yang kita akan bacakan sekejap lagi tafsirannya, bagaimana Allah Ta'ala mengangkat martabat Nabi Ibrahim di sisi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok berapa banyak kaitan kita dengan Nabi Ibrahim AS di dalam solat kita, yakni di dalam salah satu ibadah yang paling tinggi martabatnya, ibadah yang paling utama di dalam solat itu dijadikan di dalam solat kita namanya solawat Ibrahimiyah. Apa pasal adanya nama Nabi Ibrahim di dalam selawat? Bukan setakat itu saja. Yang solat pun kita ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, berkaitan dengan syariat haji, apatah lagi syariat korban, apatah lagi, yakni hubungan umat Nabi Muhammad dengan baginda Nabi Ibrahim AS adalah sangat rapat. Kita akan bacakan beberapa ayat daripada surah As-Saffat, ayat yang ke-99, yang menceritakan tentang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim AS
dan juga menceritakan serba sedikit tentang hikmah dan juga pengajaran daripada ibadah kurban. Di dalam ayat yang ke-99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Maksudnya dia akan memberi petunjuk kepada aku, yakni Tuhan aku, dan berkata sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku, sayahdin, dia akan memberi petunjuk kepada aku. Ini adalah kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Nabi Ibrahim pada waktu usia mudanya kuat berdakwah kepada kaumnya. Dan kaum Nabi Ibrahim menolak kepada ajakan Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga mengesakan Allah. Maka apa yang dibuat oleh kaum Nabi Ibrahim adalah mereka menyekutukan Allah. Setelah berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, akhirnya didapati kaumnya juga tidak mahu menerima kepada dakwah Nabi Ibrahim. Maka akhir sekali Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi innahunna adlalna kathirun minan nas. Ya Allah, innahunna, berhala-berhala ni, adlalna kathirun minan nas, telah menyebabkan ataupun telah menyesatkan ramai daripada kalangan manusia. Kalau kamu nak azab mereka ya Allah, itu terpulang kepada kamu. Kalau kamu nak memberikan pengampunan, itu terpulang kepada kamu. Yakni dakwah Nabi Ibrahim sampai kepada satu peringkat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, ini last. Yakni umat aku ni memang tak boleh dah dengar cakap. Kalau kamu nak memberikan pengampunan ataupun memberikan azab, itu terpulang kepada engkau ya Allah. Setelah berpuluh tahun Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, berlaku cerita-cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim menyeru kaumnya supaya jangan menyembah berhala. Cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim memecahkan patung-patung berhala, kemudian beliau gantungkan kapak di atas patung yang paling besar. Kemudian bila mana kaumnya datang kepada Nabi Ibrahim, mereka tanya, qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, wahai Ibrahim, adakah engkau yang buat kepada tuhan-tuhan kami macam ni? Yakni dipecahkan semua patung-patung berhala yang kecil, semua patung tu dipecahkan. Dan kaum Nabi Ibrahim ni, mereka ni pakar dalam pembinaan patung berhala. Semua patung-patung tu dipecahkan, yang mereka jadikan sebagai sembahan. Kemudian Nabi Ibrahim gantungkan kapak tadi tu yang digunakan untuk dipecahkan semua patung-patung, digantungkan di atas patung yang paling besar. Kemudian kaumnya datang tengok patung-patung sembahan mereka semuanya dah merebah jatuh ke bumi, semuanya dah pecah, semuanya dah rosak. Maka mereka bertanya, siapa yang buat ni? Salah seorang daripada kalangan mereka bagi tahu, ini mesti kerja Ibrahim. Maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Qalu, mereka berkata, anta fa'alta bi alihatina hadza ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, anta fa'alta hadza bi alihatina? Engkaukah yang buat macam ni kepada tuhan-tuhan kami? Maka apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabirahum hadza. Sebenarnya yang pecahkan ataupun yang rosakkan patung-patung berhala yang kecil-kecil ni, kata Nabi Ibrahim, itu Tuhan kamu yang besar. Berhala yang besar tu yang pecahkan semua. Kamu tak nampak ada kapak dekat kepala dia, dialah yang pecahkan. Maka kata mereka, ini macam mana nak pecahkan? Ini patung, ini mesti kerja manusia, macam mana patung ni nak pecahkan? Maka kata Nabi Ibrahim, kamu kata ini kamu sembah kepada kamu punya Tuhan, tapi kamu tak percaya bila aku cakap patung ini yang pecahkan patung-patung yang kecil lain. Kamu kata ini batu, ini tak boleh buat manfaat, tak boleh pecahkan. Tapi apa pasal kamu jadikan sebagai sembahan? Jadi ini antara yang berlaku di dalam cerita Nabi Ibrahim. Kemudian oleh kerana mereka tu marah dengan apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, mereka menyuruh kepada kaum mereka supaya membuat satu binaan ataupun satu bangunan ataupun satu tempat api yang sangat besar untuk mencampakkan Nabi Ibrahim AS. Qalu harriquhu, mereka berkata harriquhu, bakarlah Ibrahim ni. Jadi berlaku kisah bagaimana Nabi Ibrahim AS dicampakkan ke dalam api. Kemudian kita pun tahu cerita Nabi Ibrahim telah dijayakan oleh Allah daripada api. Allah berfirman kepada api, ya nar kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api,
engkau jadilah sejuk, bardan, sejuk, bukan saja sejuk, bardan wa salaman, sejuk dan selamatkan Ibrahim, bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan setelah daripada mereka nampak kepada apa yang berlaku, suatu perkara ajaib yang berlaku, mukjizat Nabi Ibrahim AS, maka penentangan mereka lebih dahsyat lagi kepada Nabi Ibrahim. Akhir sekali Nabi Ibrahim AS sampai membuat keputusan seperti mana kita bacakan dalam ayat ni, oleh kerana kaumnya dah berdakwah, dah berpuluh-puluh tahun berdakwah, tak nak dengar cakap juga, masih lagi dengan menyembah kepada patung berhala. Akhir sekali kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, iaitu ayat yang kita bacakan tadi, waqala, berkata Nabi Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Kata Nabi Ibrahim, inni dhahibun, aku nak pergi menuju kepada Tuhan aku. Jadi dengan erti kata, aku nak pergi ke tempat lain, aku nak berhijrah ke tempat lain untuk memenangkan ataupun membantu menyampaikan dakwah agama Tuhan aku. Yani oleh kerana kamu ni tak nak dengar aku punya dakwah, maka aku nak pergi bermuhajir ataupun musafir, hijrah ke tempat lain. Inna rabbi sayahdin, aku punya Tuhan akan jaga aku. Aku nak berhijrah ke tempat lain. Kemudian Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berdoa lagi kepada Allah, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku minas salihin, anak daripada kalangan orang-orang salih. Yani setelah berlaku cerita dakwah Nabi Ibrahim yang panjang tadi tu, cerita beliau kena campak dalam api, cerita pecahkan patung apa semua, akhir sekali setelah beliau tua, barulah Allah Ta'ala kurniakan anak kepada Nabi Ibrahim. Yani cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah cerita zaman tuanya Nabi Ibrahim, tapi cerita dakwahnya pada zaman muda. Yani cerita bersama dengan Raja Namrud, cerita bersama dengan kaumnya yang campaknya beliau dalam api apa semua tu, itu pada zaman usia muda Nabi Ibrahim. Tapi ada pun cerita menyembelih Nabi Ismail itu zaman tua. Jadi Nabi Ibrahim, antara ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau adalah beliau ni sudah lama berkahwin tapi tak diberikan zuriat. Lama berkahwin, berpuluh tahun tak diberikan zuriat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku, kurniakan kepada aku zuriat, anak daripada kalangan orang-orang saleh. Sebagai satu pengajaran kepada kita daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita berdoa kepada Allah supaya diberikan zuriat, jangan memadai dengan doa kepada Allah dengan diberikan zuriat sahaja. Ya Allah, berikanlah kami zuriat daripada saleh. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan aku zuriat, berikan aku anak daripada kalangan orang-orang saleh. Jadi jangan setakat kita berdoa kepada Allah, berikan anak ramai, berikan anak. Anak yang diberikan oleh Allah itu belum tentu akan menjadi anak yang soleh. Tapi biar kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, macam doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Kalaupun Allah Ta'ala lambat berikan anak, jangan bersangka buruk kepada Allah. Itu mungkin tanda Allah Ta'ala nak berikan kepada kita supaya biar berbakti dulu dengan isteri cukup. Yani biar cukup berbakti dengan isteri. Kalau dapat anak nanti belum tentu lagi dapat berbakti dengan isteri. Yang isteri biar cukup berbakti dengan suami. Oleh kerana Allah Ta'ala tak berikan zuriat, itu mungkin tanda zuriat itu mungkin tidak baik bagi seseorang. Hikmah Allah Ta'ala tak berikan zuriat kepada seseorang, mungkin zuriatnya tidak akan membantu kepada ibu bapanya masuk syurga. Dan mungkin juga kalau diberikan zuriat, akan jadi zuriat itu akan menyebabkan ibu bapanya masuk neraka, wal'iyadzubillah. Maka bersangka baik kepada Allah. Kita berusaha, kita berdoa kepada Allah, kita sangka baik kepada Allah. Maka antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam bukan setakat suruh beri zuriat, tapi Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku zuriat daripada kalangan orang-orang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kata Allah, fabasyarnahu, maka kami berikan berita yang menggembirakan kepada Nabi Ibrahim, bighulamin halim, dengan seorang anak yang santun dan penyabar. Yani Allah Ta'ala berikan berita gembira dulu sebelum lagi kelahiran Nabi Ismail. Allah Ta'ala berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim bahawa Nabi Ibrahim akan mendapat zuriat, seorang anak yang Allah Ta'ala sebutkan awal-awal. Anak itu, sifat anak itu adalah bighulamin halim, anak yang penyabar. Kenapa disebutkan anak yang penyabar di sini? Nanti kita akan tahu kenapa Allah Ta'ala bagi tahu khabar kepada Nabi Ibrahim.
Kita bincang surah As-Saffat ayat 99 sekarang ni. As-Saffat ayat 99 ataupun dah sampai ke 101. Kenapa dalam ayat ni kata Allah, kami berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim bi ghulamin halim, dengan seorang anak yang sifatnya penyabar. Awal-awal Allah bagi tahu, sebelum lagi kelahiran Nabi Ismail, Allah bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kami akan berikan kepada kamu seorang anak yang penyabar. Sebab apa diberikan sifat sabar? Banyak lagi sifat-sifat yang mulia yang lain, tapi Allah Ta'ala berikan berita gembira dengan sifat Nabi Ismail itu adalah seorang yang penyabar. Sebab Allah Ta'ala seolah-olah nak bagi satu hint, nak bagi tahu kepada Nabi Ibrahim bahawa anak kamu wahai Ibrahim nanti, dan kamu juga akan diuji dengan ujian yang sangat besar. Maka kami berikan kepada kamu seorang anak yang sifatnya adalah sifat seorang yang halim, seorang yang penyabar. Kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Kemudian berlaku pula cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila mana Nabi Ismail dah besar, disuruh pula untuk menyembelih Nabi Ismail. Sebelum daripada sambung, ada beberapa perkara yang kita perlu bincangkan di sini. Pertama sekali, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fabasyarnahu bi ghulamin halim, kami berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan akan diberikan seorang anak ghulam, seorang budak kecil. Ghulam tu maknanya budak, seorang anak halim, penyabar. Sebab apa diberitahukan anak, bukan diberitahu anak yang dewasa, tapi budak kecil, anak, baby, penyabar. Baby dengan penyabar tu tak ada kaitan pun. Baby buat apa nak bersabar? Memang pun baby boleh buat apa-apa. Ghulam, kalau baby tu diberitahu baby yang cute, baby yang cantik, baby yang comel tu tak apalah, kenalah dengan sifat kanak-kanak, dengan sifat anak. Tapi Allah Ta'ala sifatkan Nabi Ismail bi ghulam, dengan anak kecil, dengan baby yang penyabar sifatnya. Sebab kenapa baby itu diberikan sifatnya dengan penyabar? Awal-awal lagi sebelum kelahiran Nabi Ismail, yakni daripada awal kelahiran Nabi Ismail, Allah dah bagi tahu Nabi Ismail ini Allah berikan kepada dia sifat seorang budak yang penyabar sifatnya. Sebab nak bagi tahu bahawa akan diberikan kepada beliau ujian yang sangat besar. Maka daripada kecil lagi telah Allah berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim bahawa kenapa diberikan sifat kepada Nabi Ismail sebagai seorang bayi yang penyabar. Kemudian disebutkan juga para ahli tafsir bahawa Nabi Ibrahim mendapat zuriat ataupun diberikan cahaya mata yang pertama Nabi Ismail adalah pada umurnya 86 tahun. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun baru dapat anak pertama Nabi Ismail. 86 tahun tak dapat anak. Itu ujian yang pertama yang Allah berikan, balak yang pertama Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, iaitu lama berkahwin tak dapat anak. Kemudian di dalam dakwahnya diberikan ujian lagi oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dengan ancaman untuk beliau tu dicampakkan dalam api. yakni ancaman untuk dibunuh, dicampakkan dalam api. Ujian yang kedua. Ujian yang ketiga adalah bila mana disuruh oleh Allah untuk sembelih anaknya sendiri, yang kita akan bincangkan. Dan kata para ahli tafsir juga, Nabi Ibrahim mendapat zuriat yang pertama, anak yang pertama Nabi Ismail ketika umurnya 89 tahun dan 86 tahun, dan beliau diberikan cahaya mata yang kedua, iaitu Nabi Ishak pada umurnya 99 tahun. Yang ini tua lah, lama berdakwah, pada umur tuanya baru diberikan anak. Kemudian siapakah di kalangan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak yang berlaku cerita sembelih? Sebahagian ahli tafsir ada berlaku perbezaan pendapat di dalam menentukan siapakah sebenarnya yang disuruh untuk disembelih, sama ada Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Dua-dua anak Nabi Ibrahim, dua-dua zaman mereka tak jauh pun. Kalau Nabi Ismail dilahirkan ketika Nabi Ibrahim umur 86 tahun, lebih kurang 10 tahun ataupun 12 tahun lepas tu dilahirkan Nabi Ishak. Jadi sebahagian ahli tafsir mereka memberikan pendapat bahawa yang disuruh untuk disembelih adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Tapi itu kata Imam Ibn Katsir dan juga sebahagian besar daripada ahli tafsir, itu adalah pendapat daripada kebanyakan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebab orang-orang Yahudi mereka punya keturunan sampai kepada Nabi Ishak.
Adapun Nabi Ismail, daripada keturunan Nabi Ismail datangnya bangsa Arab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka lebih senang, orang-orang Yahudi, mereka lebih senang, mereka lebih suka kalau cerita penyembelihan itu adalah dikisahkan bahawa berlaku di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Kerana Nabi Ishak tu datuk mereka. Jadi seolah-olah mereka tu nak berbangga dengan cerita datuk mereka Nabi Ishak yang diberikan ujian sebesar macam tu. Jadi kata para ulama tafsir, kebanyakan ahli tafsir mengatakan sebenarnya yang disuruh untuk sembelih adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Sebab sifat yang Allah sebutkan ketika mana Allah berikan berita gembira akan kelahiran Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak berbeza. Ketika kelahiran Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan beliau akan mendapat seorang anak yang halim, penyabar. Tapi bila mana Allah berikan sifat kelahiran Nabi Ishak, Allah Ta'ala sebutkan fabasyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Dan kami berikan berita gembira yang kedua kepada Nabi Ibrahim bi Ishaq, dengan diberikan Nabi Ishaq nabiyyam minas salihin, seorang nabi daripada orang-orang saleh. Jadi pernyataan khabar daripada Allah itu sebenarnya telah memberitahu siapa sebenarnya yang disuruh untuk sembelih. Sebab melihat kepada pujian Allah kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq itu lain. Kepada Nabi Ismail Allah kata, kami berikan kepada kamu ya Ibrahim seorang anak yang sifatnya sabar. Kepada Nabi Ishaq, kami berikan kepada kamu ya Ibrahim seorang anak namanya Ishaq yang dia itu daripada kalangan seorang nabi yang soleh. Jadi kenapa Nabi Ismail tak disebutkan nabi yang soleh walaupun Nabi Ismail itu nabi, tapi Allah Ta'ala sebut kami berikan berita gembira kepada kamu wahai Ibrahim dengan diberikan seorang anak yang penyabar. Sebab itu adalah sifat yang Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa Ismail yang akan disuruh untuk disembelih nanti, yang akan diuji dia punya kesabaran. Maka Allah Ta'ala telah terlebih dahulu bagi tahu sifat Nabi Ismail adalah seorang yang halim, penyabar. Kemudian pada ayat yang seterusnya, selepas daripada Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, diberikan anak. Selepas daripada dapat anak, Nabi Ibrahim gembiralah dapat anak. Dah berpuluh tahun berdakwah, baru dapat anak. Lepas tu anak tu pula disuruh apa? Disuruh oleh Allah untuk bawa anak tu dengan isterinya tinggalkan di Makkah, disuruh balik. 89 tahun, 86 tahun baru dapat anak. Baby kecil tu belum lagi puas untuk bermanja. Seorang ayah belum lagi berpuas untuk bermanja dengan anak. Berpuluh tahun baru dapat anak. Diberikan ujian yang kedua pula kepada Nabi Ibrahim. Disuruh oleh Allah untuk Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya dan juga isterinya berseorang di tanah yang tandus, kontang kering, hanya ada Kaabah, tak ada apa-apa lain. Di tengah-tengah padang pasir disuruh tinggalkan, disuruh balik. Semasa Nabi Ibrahim balik, tinggalkan Sayyidatina Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail yang masih lagi berada dalam keadaan menyusu masa tu. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, beliau berpaling wajah dan nak teruskan perjalanan, dipanggil oleh Sayyidatina Hajar, isterinya. Kata, ya Ibrahim, apa pasal kau tinggalkan kami berseorang yang di sini? Adakah ini kamu punya kerja ataupun ini perintah Tuhan kamu? Ini perintah Allah. Maka kata Nabi Ibrahim tanpa memalingkan wajah ke belakang, sebab takut-takut kalau terpaling wajah ke belakang panggil isterinya, takut-takut dia merasa sedih. Ya, ini tanpa memalingkan wajahnya ke belakang, tetap bersabar, bagi tahu ini aku perintah Tuhan aku. Maka kata Sayyidatina Hajar, ya Ibrahim, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah Allah jaga kami, kamu tak payah risau. Pengorbanan seorang ayah, seorang ibu, seorang anak kepada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada ditinggalkan daripada kecil, disuruh Nabi Ibrahim untuk pulang ataupun tinggalkan Mekah. Kemudian Nabi Ismail dah membesar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, pada ayat yang ke-102, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka apabila anak itu, yakni Nabi Ismail, balagha ma'ahu sa'ya, yakni dah besar sikit. As-sa'ya ni sebagian ahli tafsir kata dah cukup umur 7 tahun, ataupun dah boleh buat kerja sikit-sikit, dah boleh bantu Nabi Ibrahim. Itu ketika itu baru berlaku cerita Nabi Ibrahim balik semula ke Mekah. Berlaku cerita untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah Ta'ala suruh untuk bina Kaabah. Selepas ditinggalkan, kemudian datang balik setelah Nabi Ismail umur dah 6-7 tahun,
Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim datang semula kepada Mekah, ke Mekah, disuruh untuk bangunkan Kaabah, tinggikan, bukan bina semula, kerana Kaabah itu telah dibina sebelum daripada zaman Nabi Adam oleh malaikat. Kaabah dibina oleh malaikat sebelum diutuskan Nabi Adam ke muka bumi. Tapi yang disuruh kepada Nabi Ibrahim adalah untuk tinggikan Kaabah, untuk besarkan Kaabah. Maka berlaku cerita suruhan Allah untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail besarkan Kaabah. Selepas daripada itu, Allah Ta'ala memberikan ujian yang luar biasa yang tak pernah diberikan kepada seorang pun daripada kalangan para rasul, iaitu Nabi Ibrahim baru nak besar, Nabi Ismail baru nak besar, baru nak mula untuk bermanja-manja dengan anak. Dulu masa kecil disuruh tinggal oleh Allah, dah besar sikit, dah boleh bantu, disuruh lagi untuk ujian yang lain. Kita berikan masa untuk azan sekejap. Allah, kita sambung dalam 15 ataupun paling maksimum 20 minit lagi. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita ceritakan tadi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bila mana memberikan ujian yang kedua kepada Nabi Ibrahim setelah lama tak diberikan anak, 86 tahun baru dapat anak. Anak tu pula disuruhkan ditinggalkan di Mekah, lepas tu balik. Lepas tu anak tu dah besar sikit, umur 6 tahun, 7 tahun, baru nak bermanja-manja dengan anak, diberikan ujian yang sangat hebat kepada Nabi Ibrahim, iaitu ayat yang kita bacakan tadi, surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku yang disayangi, inni ara fil manam, aku nampak dalam mimpi aku. Yani aku diberikan wahyu dalam mimpi aku, kerana mimpi para anbiya ni adalah wahyu. Aku dapat wahyu dalam mimpi aku, inni ara fil manam anni azbahuk, aku sembelih kamu. Fanzur madza tara, apa kamu punya pendapat? Yani apa yang kamu punya pendapat? Qala, kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku yang tersayang, buatlah apa yang telah disuruh oleh Allah kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kamu akan dapati aku tergolong ataupun aku akan bersabar. InsyaAllah, dengan izin Allah, aku akan menjadi orang daripada kalangan orang-orang yang bersabar. Pertama sekali, Nabi Ibrahim bila mana diberikan mimpi oleh Allah adalah, itu sebahagian para ulama bagi tahu adalah pada 8 Zulhijjah. Sebab tu dinamakan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah 8 Zulhijjah adalah hari di mana Nabi Ibrahim mendapat mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Sebab tu disebutkan Tarwiyah. Tarwiyah ini berasal daripada perkataan ar-ra'yu ataupun ru'ya. Hari Tarwiyah. Dan pada hari yang ke-9 Zulhijjah, pada hari Arafah. Kenapa dinamakan hari Arafah? Sebagian para ulama berpendapat hari Arafah itu dinamakan sebagai Arafah. Arafah itu maknanya adalah yang telah diberitahu ataupun yang telah diketahui, itu Arafah, makna kepada Arafah. Jadi makna Arafah menurut sebagian para ulama maknanya adalah pada hari ke-9 Zulhijjah, yakni pada hari ini barulah Nabi Ibrahim betul-betul diberitahu bahawa beliau memang kena sembelih Nabi Ismail. Jadi semalam tu dapat dalam mimpi, hari ini memang confirm. Jadi ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya bunayya. Kenapa digunakan istilah ya bunayya? Di dalam bahasa Arab, anak ni ada beberapa istilah. Boleh panggil ya ibni, wahai anakku. Dan istilah yang lain, ya bunayya. Beza tak? Iya, beza. Ya bunayya maknanya adalah wahai anakku yang tersayang. Tapi kalau ya ibni, wahai anak. Nabi Ibrahim punyalah sayang kepada anaknya sehingga digunakan gelaran yang paling sayang. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Yakni tak sampai hati nak bagi tahu. Inni ara fil manam, aku nampak dalam mimpi aku disuruh oleh Allah untuk sembelih kamu. Apa kata Nabi Ismail? Dia jawab balik, ya abati, bukan ya abi. Ya abati, wahai ayahku yang tersayang. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku yang tersayang, buatlah apa yang disuruh kepada kamu. Nabi Ismail memberitahu kepada Nabi Ibrahim, seorang anak bagi tahu kepada ayahnya. Bukan kata Nabi Ismail, wahai ayah, buatlah ikut kamu punya suka, ataupun buatlah apa yang kamu nak buat. Dia bukan bagi tahu macam tu, tapi dia bagi tahu buatlah apa yang disuruh kepada kamu oleh Allah. Nak bagi tahu dalam ketaatan seorang anak kepada ayah masih lagi dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada jawapan daripada Nabi Ismail,
Ketaatannya Nabi Ismail sebagai seorang anak kepada ayahnya Nabi Ibrahim bukan semata-mata ketaatan seorang anak kepada ayah, tetapi ketaatan anak kepada ayah tadi itu dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah. Sebab tadi bagi tahu, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang disuruh oleh Allah kepada kamu. Bukan diberitahu buatlah ikut suka kamu ataupun buatlah ikut suka kau wahai ayah. Boleh saja dengan Nabi Ismail nak cakap macam tu, tapi nak bagi tahu ketaatan kepada ayah tu kalau ketaatan itu adalah daripada perkara-perkara yang diredai oleh Allah, itu bermakna taat kepada Allah. Bukankah Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah sebutkan tentang ketaatan kepada kedua ibu bapa adalah selaras dengan ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah, taat kepada ibu bapa. Tapi taatnya kepada ibu bapa akan jadi taat kepada Allah selagi mana taat kepada ibu bapa itu di dalam perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan syariat. Tapi kalau taat kepada ibu dan bapa kepada perkara yang dilanggar oleh syariat, itu bukan taat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nabi bagi tahu tidak ada taat kepada seorang makhluk pun kalau ketaatan itu membawa maksiat kepada Khaliq, kepada pencipta, kepada Allah. Maka di dalam ayat tadi itu kita dapat belajar bagaimana ketaatan ataupun pelajarannya. Pertama sekali adalah konsep ketaatan kepada ibu bapa yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail di atas apa yang diperintahkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Yang kedua, budak baru umur 6 tahun 7 tahun Nabi Ismail sudah tahu erti taat kepada Allah, sehingga diberitahu kepada ayahnya, wahai ayahku, buatlah apa yang disuruh oleh Allah kepada kamu. Bagaimana seorang anak umur 6 tahun 7 tahun tu boleh tahu erti taat kepada Allah? Ini takkan datang kecuali dengan didikan yang baik daripada kedua ibu bapa. Kemudian dalam ayat ini juga memberitahukan kepada kita bahawa kesabaran Nabi Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin, dan engkau akan dapati aku, kata Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, minas sabirin, daripada kalangan orang-orang yang bersabar. Jadi ini yang saya bagi tahu tadi, kenapa Allah Ta'ala sifatkan Nabi Ismail tadi bighulamin halim, dengan seorang anak yang penyabar. Ini ceritanya. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu awal kepada Nabi Ibrahim bahawa anaknya tadi itu akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan pada ayat yang ke-103 surah As-Saffat, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika kedua mereka, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, berserah diri dan dia telah merebahkan Nabi Ismail hingga mukanya kena tanah, yakni suruhan Allah tu nak dilaksanakan. Kedua-dua Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, kedua-duanya dah berserah diri kepada Allah. Kami menuruti kepada perintah Allah. Nabi Ibrahim telah meletakkan pipi Nabi Ismail di tanah untuk disembelih. Sebelum lagi, sebagian ahli tafsir menceritakan macam mana syaitan datang ketika nak berlaku penyembelihan tadi. Syaitan datang kepada pertama sekali datang kepada Sayyidatina Hajar. Ini permainan syaitan mula dengan orang perempuan. Tapi perempuan seperti mana Sayyidatina Hajar tidak akan pernah kalah dengan syaitan. Syaitan datang kepada Sayyidatina Hajar, bagi tahu, wahai Hajar, kamu tahu tak anak kamu tu, suami kamu nak bawa pergi mana? Maka kata Sayyidatina Hajar, katanya ada hajat. Kamu tahu apa hajat suami kamu? Maka kata Hajar, bagi tahu, adalah tu apa-apa kerja yang dia nak buat. Maka kata syaitan, kalau kamu nak tahu, sebab Nabi Ibrahim tak bagi tahu kepada Sayyidatina Hajar bahawa nak bawa Nabi Ismail pergi sembelih. Sebab sebagian ulama bagi tahu sembelihan itu ada pendapat kata berlaku di Mina. Kalau kita pernah pergi haji, kita tahu bermabit di Mina. Di situ ada sebagian kata di Mina, ada sebagian ahli tafsir mengatakan sembelihan itu berlaku di Maqam Ibrahim, yakni di hadapan Kaabah. Kemudian kata Sayyidatina Hajar, berkata syaitan kepada Sayyidatina Hajar, suami kamu tu nak bawa anak kamu pergi sembelih tahu. Maka apa jawapan Sayyidatina Hajar? Oh iya ke? Apa pasal dia nak pergi sembelih? Maka kata syaitan, suami kamu tu, yakni Ibrahim, dia sangka bahawa Allah Ta'ala, yakni Tuhan, dia suruh dia untuk sembelih anaknya. Apa jawab Sayyidatina Hajar? Kalau itu yang disuruh oleh Tuhannya, engkau apa pasal sibuk? Kalau itu disuruh oleh Tuhannya, pandai-pandailah dibuat. Itu Tuhan yang suruh. Yang ni dalam keadaan Sayyidatina Hajar pun tak tahu yang datang tu syaitan. Yang ni syaitan menjelma sebagai manusia. Gagal dengan untuk menggoda ibu
Kedua, syaitan pergi pula kepada Nabi Ismail, yakni anak yang baru usianya 6 tahun 7 tahun, pergi kepada Nabi Ismail, yakni belum lagi sampai kepada tempat sembelihan. Wahai Ismail, kamu tahu ayah kamu bawa kamu pergi mana? Maka kata Ismail, wallahualam, kata ayahku ada satu hajat. Ayah kamu nak bawa kamu pergi sembelih. Oh ya ke? Apa pasal dia nak sembelih aku? Maka kata syaitan, ayah kamu ingat, ayah kamu kata seolah-olah Tuhan kepada ayah kamu suruh ayah kamu sembelih kamu. Maka jawapan yang sama dijawab oleh Nabi Ismail, kalau yang disuruh oleh Tuhan ayah aku, engkau tak payah sibuk lah, pandai-pandailah diuruskan. Gagal untuk merosakkan agenda syaitan tu, gagal dengan isteri Nabi Ibrahim, gagal juga dengan anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Yang terakhir pergi kepada Nabi Ibrahim direct. Wahai Ibrahim, kamu ingat kamu ni betul-betul dapat suruhan daripada Tuhan kamu? Sebab suruhan tadi tu kan melalui mimpi. Kamu ingat betul ke kamu disuruh oleh Tuhan kamu untuk sembelih? Maka kata Nabi Ibrahim, ini suruhan Tuhan aku, kau jangan sibuk. Maka bagaimana permainan syaitan? Jadi ada sebagian ahli tafsir mengatakan, bila mana Nabi Ibrahim nak bawa Nabi Ismail untuk pergi ke tempat sembelihan, syaitan datang pada 3 tempat. Di baling batu, daripada situ datangnya peristiwa dalam manasik haji, iaitu membaling di Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, dan juga yang ketiga. Itu dikatakan sebagian para ulama, di situ tempat Nabi Ibrahim membaling syaitan, bila mana syaitan datang untuk mengganggu mereka punya tertib untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian setelah mana Allah Ta'ala sebutkan di sini, setelah mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah redha dengan apa yang disuruh oleh Allah, mereka dah berserah diri kepada Allah, betul-betul memang akan buat apa yang disuruh oleh Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, Nabi Ibrahim dah letakkan pipi Nabi Ibrahim di atas tanah, dah keluarkan pisau nak sembelih, datang seruan daripada Allah, wa nadainahu ya Ibrahim, dan kami menyeru, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kamu ni sesungguhnya kamu betul-betul telah membenarkan kamu punya mimpi, yakni suruhan aku melalui mimpi betul-betul kamu dah buat. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan sesungguhnya demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah satu ujian yang besar yang nyata kepada kamu. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebuskan Nabi Ismail dengan bidzibhin azim, dengan satu korban yang sangat besar. Kenapa Allah Ta'ala, apa motif cerita sebenarnya? Apa agak-agak motif cerita Allah Ta'ala? Akhirnya bukan disembelih Nabi Ismail pun. Yang disembelih adalah seekor kibash, kambing biri-biri yang disembelih, Nabi Ismail dilepaskan. Apa motif ceritanya? Cerita motif tadi itu adalah bagaimana Allah Ta'ala nak mengukur kepada ketaatan seorang ayah, seorang ibu, seorang anak di dalam peristiwa korban. Jadi korban yang kita lakukan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah satu perkara yang pernah berlaku. Allah Ta'ala menguji satu keluarga, iaitu bagaimana ketaatan seorang ayah, seorang ibu, seorang anak di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara objektif daripada kita meraihkan dan juga kita mengagungkan syariat korban. Bila mana kita membuat korban ataupun mengikut serta di dalam ibadah korban, yang perlu dirasakan oleh kita bagaimana peristiwa korban ini pernah menjadi satu ujian yang besar kepada satu keluarga Nabi, keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga Sayyidatina Hajar. Dan ketiga-tiga mereka ternyata mendahulukan ketaatan kepada Allah daripada segala sesuatu. Seorang isteri, dia tidak merasa berat untuk ikut cakap suaminya kerana itu adalah perintah Allah. Seorang ayah tak rasa berat pun untuk menjadikan anaknya sebagai korban. Taat kepada Allah, yakni taat kepada Allah lebih utama lagi daripada taat seorang isteri kepada suami. Taat seorang suami ataupun kasih sayang seorang suami kepada anak, kasih sayang seorang anak kepada ayah, kepada ibu, taat kepada Allah yang paling utama. Itu pengajaran yang Allah Ta'ala nak tunjukkan di dalam peristiwa korban yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan juga di antara Nabi Ismail. Allah Ta'ala bila mana dah sampai pisau nak disembelih kepada Nabi Ismail, maka seruan datang kepada Allah, fanadainahu ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu ni betul-betul dah buat apa yang kami nakkan.
Ini Allah Ta'ala nak uji je kepada Nabi Ibrahim, betul-betul dia akan buat ataupun tidak. Sebab apa ujiannya macam tu? Sebab Nabi Ibrahim merupakan, kita cerita tadi, orang yang diberikan ujian demi ujian daripada waktu usia mudanya sampai ketuanya. Daripada waktu usia muda, ketika dakwah Nabi Ibrahim, diuji dengan Raja Namrud, diuji dengan orang-orang ataupun umat yang menyembah berhala, kemudian diuji dengan dicampakkan ke dalam api, kemudian 86 tahun hidup tak ada anak, diuji dengan tak ada anak, diberikan anak, disuruh pula anaknya tinggal di Mekah, disuruh balik. Kemudian anaknya dah besar, umur 7 tahun, 8 tahun, disuruh pula untuk sembelih anaknya. Semuanya Allah Ta'ala nak berikan ujian kepada Nabi Ibrahim, nak tengok bahawa bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim. Apakah hasilnya? Apa agak-agak balasan yang Allah berikan ke atas kesabaran Nabi Ibrahim, kesabaran Nabi Ismail? Ada balasan disebutkan dalam surah As-Saffat, kata Allah, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang ihsan di dalam mentaati perintah kami. Kita kalau sabar di atas apa yang Allah Ta'ala suruh, pasti kita akan dapat balasan. Balasan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, apa bentuk balasan yang Allah sebut? Innahu min ibadina salihin. Salamun ala Ibrahim, salam kepada Nabi Ibrahim. Innahu min ibadina al-mu'minin, sesungguhnya beliau Nabi Ibrahim tergolong daripada hamba-hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Kemudian pula diberikan berita gembira dengan diberikan seorang lagi anak, Nabi Ishaq. Allah Ta'ala bagi tahu antara balasan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, dengan segala pengorbanan beliau diberikan martabat yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim diingat sampai ke hari kiamat. Ada orang yang mengingat kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang tak ingat kepada Nabi Ibrahim? Siapa yang kalau pergi haji, pergi umrah tak ingat Nabi Ibrahim? Semua yang kita pandang di dalam manasik haji dan umrah, semuanya berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Daripada Kaabah, Hajar Aswad, Sa'i, Safa Marwah, Arafah, apapunlah yang berada di Makkah dan di Makkah, semuanya akan mengingatkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian balasan yang lebih lagi Allah berikan penghargaan kepada Nabi Ibrahim, nama beliau disebut sampai hari kiamat oleh umat Nabi Muhammad di dalam selawat Ibrahimiyah. Itu bahagian daripada cara Allah Ta'ala maksud daripada ayat salamun ala Ibrahim, salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Kata sebahagian para ulama ahli tafsir, maksud kepada salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim adalah bagaimana Allah Ta'ala menjadikan dalam syariat yang paling agung dalam syariat kita, ibadah yang paling agung dalam ibadah solat, ada di dalamnya yang di mana solat kita itu tidak akan sah tanpa membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan menjadi sunnah pula di dalam solat kita untuk membaca selawat Ibrahimiyah. Jadi nama Nabi Ibrahim disebut di dalam selawat kita, di dalam sembahyang kita. Berapa ramai orang yang sebut berselawat dan salam kepada Nabi Ibrahim? Satu hari berapa kali kita selawat kepada Nabi Ibrahim? Kalau satu hari dalam setiap solat ada solatnya yang ada tahiyat awal, tahiyat akhir, maka dah 2 kali selawat kita kepada Nabi Ibrahim. Itu baru dalam 1 kali solat. Kalau dalam 5 kali solat, kalau dalam umat ini seluruhnya, berapa banyak salam yang diberikan, selawat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Itu tanda ataupun hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim di atas apa yang beliau berjaya daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh yang demikian, kita kalau dapat ujian apapun, ujian kita yang Allah Ta'ala berikan tidaklah lebih berat daripada apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kita, dan telah yang Allah berikan kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Mereka itu lebih awal lagi di dalam menempah ataupun menerima kepada ujian Allah, tapi kita ukur bagaimana mereka itu di dalam mentaati kepada Allah walaupun ketika mana mereka diuji. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu pengajaran yang antara pengajaran yang besar yang boleh kita ambil, ruh daripada syariat kurban tadi, untuk mengingati kepada ketaatan kepada Allah. Sebab itu di dalam syariat kurban Allah bagi tahu, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mentakzimkan syiar Allah. Kemudian Allah sebutkan juga dalam cerita tentang kurban, dalam ayat-ayat cerita tentang haji, wal budna ja'alnakum min sya'airillah, dan unta yang disembelih kami jadikan daripada syiar Allah. Yani segala sembelihan kita berharganya di sisi Allah tu bukan pada berapa banyak kita punya binatang korban,
berapa banyak ekor kita korbankan, berapa banyak kilo yang kita bahagikan, bukan itu menjadi ukuran di sisi Allah. Tapi yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah nilai takwa kita kepada orang yang melakukan sembelihan dan kepada orang yang turut serta di dalam meraihkan, mentakzimkan syiar Allah. Itu yang pendidikan madrasah daripada korban, supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan ibadah korban ini adalah ibadah untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nak rebutkan daging korban yang kita nakkan 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo yang kita dapat anytime kita boleh beli. Tapi bukan itu nilainya dalam ibadah korban. Allah sebutkan dalam ayat lain, lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Takkan sampai kepada Allah, tak menjadi ukuran di sisi Allah daging binatang korban ataupun darah binatang korban. Yang menjadi ukuran di sisi Allah, kamu punya takwa ketika mana kamu melaksanakan korban, ketika mana kamu meraihkan korban, hubungan kamu dengan Allah, sejauh mana kamu anggap itu sebagai syiar Allah, akan menjadikan kamu itu lebih bertakwa kepada Allah. Itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sebutkan, wa inna dima'al udhiyah, sesungguhnya darah binatang korban itu la yaqa'u indallah fi makani qabla an yaqa'a ilal ardi. Darah binatang korban sebelum lagi keluar daripada leher itu sampai ke bumi, sampai ke tanah, dia akan sampai dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara leher binatang korban, darah tu kalau terpancar daripada leher tu nak kena ke tanah, berapa saat? Sekelip mata dah sampai. Tapi kata Nabi SAW, sebelum darah tu sampai ke tanah, ianya akan sampai kepada Allah, yakni qabul, dinilai dulu di sisi Allah kepada orang yang buat korban, baru diberitahu kalaulah korban tu dibuat dengan dasar takwa kepada Allah, barulah akan diukur ianya diterima di sisi Allah. Tapi kalau buatnya bukan ikhlas, bukan kerana Allah, maka itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama kita hadirkan di dalam syariat korban yang kita akan raikan pada besok hari. Mudah-mudahan itu menjadi satu perkara yang akan menjadikan tambahnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadirin dirahmati Allah, yang terakhir, bila mana kita cerita tentang korban, kita sentiasa mengingat kepada surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa kaitan ayat ini, surah ini dengan ibadah korban? Ayat ini memberitahukan kepada kita makna ayat tersebut. Surah Al-Kautsar tu Allah Ta'ala beritahukan kepada Nabi, inna a'tainakal kautsar. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kami telah berikan kepada kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ada dua makna. Makna pertama, telaga Kautsar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di hari akhirat. Makna yang kedua, Al-Kautsar itu adalah Al-Kathir Tayyib, yakni Allah Ta'ala sebutkan, kami berikan kepada kamu ya Muhammad banyak nikmat dan kurniaan. Pelbagai nikmat dan kurniaan kami berikan kepada kamu dan umat kamu. Al-Kautsar, dengan menghargai kepada banyaknya kurniaan yang kami berikan kepada kamu dan umat kamu di dunia dan di akhirat, fasalli li rabbika, dirikanlah solat kepada Tuhan kamu dengan penghargaan kepada banyaknya nikmat yang berikan. Setelah daripada kamu mendirikan solat, wanhar, buat sembelihan. Jadi antara kaitan fasalli li rabbika wanhar, apa kaitan disuruh solat lepas tu disuruh sembelih? Maksud di situ ialah Allah Ta'ala maksudkan di situ, sebagaimana kamu itu membuat solat dengan khusyuk, fasalli li rabbika, solatlah kepada Tuhan kamu dengan sebenar-benar solat dengan khusyuk, wanhar, dan juga dengan sifat solat yang sama kamu buat sembelihan. Yani bila mana kita merasakan solat kita itu adalah untuk Allah, lillahi ta'ala, khusyuk kepada Allah, begitu juga ketika mana kita buat sembelihan lillahi ta'ala, sama juga dengan falsafah solat. Itu kaitan antara fasalli li rabbika wanhar. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima kita punya ibadah korban, kita punya amal ibadah di hari Arafah. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan di hari Arafah. Begitu juga Nabi beritahu di dalam hadis, pada hari Arafah adalah hari di mana paling ramai orang akan dibebaskan daripada api neraka Allah juga adalah pada hari Arafah. Maka kalau Lailatul Qadar itu kita tak diberitahu bila Lailatul Qadar, kita kena berusaha 1 bulan untuk dapatkan pahala fadilah Lailatul Qadar. Hari Arafah 9 Zulhijjah ternyata terang depan mata kita, diberitahu secara jelas, tinggal lagi kita nak rebut ataupun kita nak mengabaikan. Kalau kita pun dah buat daripada amal kebaikan pada hari ini, kita bersyukur kepada Allah, kita minta Allah Ta'ala terima dan kita minta Allah Ta'ala kabulkan. Tapi kalau kita abaikan, kita pun lalai, ianya tetap akan pergi, takkan lagi berulang. Kita minta kepada
kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita bahagian daripada rahmat yang diturunkan kepada orang yang berada di Arafah sana, juga dapat tempiasnya kepada kita insya-Allah. Wabillahi taufik. Mohon maaf terlebih sikit masa hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa na'udzubika min du'ain la yustajab, wa na'udzubika min amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.